Tak apa, tak apa. Masih jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam IJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi semangat kekuatan untuk kita terus menerus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur dan bertakwa. Dan alhamdulillah, kita baru habis selesai melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba yang bertakwa dengan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi Ramadan telah berlalu bukan bermakna segala amalan ibadat yang biasa kita buat dalam bulan Ramadan itu pun telah berlalu, tidak. Kerana yang disebut para alim ulama, tuan-tuan, tanda-tanda Ramadan seseorang itu diterima. Maknanya kita nak tahu jugalah hasil usaha kita selama sebulan, kita bertungkus lumus melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam dan sebagainya. Jadi setengah orang dia nak tahu juga sejauh mana ibadatnya diterima ataupun tidak. Sebab itu ulama memberi beberapa petanda bahawa amalan kita diterima. Antaranya ialah antara tanda amalan kita, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-khauf, iaitu merasa bimbang dan takut. Takut kenapa? Takut amalan kita, ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu yakin dengan amalannya. Bila terlalu yakin, tuan-tuan, apa akan jadi? Dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan dan masjid dan segala amalan yang biasa dibuat. Sebab apa dia kata ustaz? InsyaAllah saya masuk syurga dah. Kenapa? Ialah Ramadan baru ni saya bertungkus lumus buat ibadah, melaksanakan ibadah. Jadi selesai Ramadan, tak apalah, insya-Allah saya masuk syurga. Ini orang yang terlalu yakin. Sebab itu yang pertama sekali ulama kata tanda seseorang itu ibadatnya diterima ialah yang pertama al-khauf, merasa bimbang dan takut. Bimbang kenapa? Bimbang takut Allah tidak terima ibadatnya. Jadi dia apa yang dibuat, dia akan penuh dengan pengharapan, dia sentiasa mengharapkan daripada Allah agar Allah menerima ibadat yang dia pernah buat selama sebulan tadi. Ini berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut bimbang, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Tuan-tuan, ayat ini kalau kita perhatikan betul-betul, ada dua perkara. Yang pertama, Allah nak sebut berkaitan dengan orang yang soleh, orang yang baik, iaitu ciri mereka selalu menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Maknanya orang ini orang yang soleh. Yang kedua, tuan-tuan, ialah Allah nak menceritakan bahawa orang ini sentiasa merasa bimbang. Wa qulubuhum wajilat, mereka rasa takut bimbang. Bimbang kenapa? Bimbang takut mati. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka rasa risau, bimbang kalau mereka mati. Biasanya tuan-tuan, orang yang selalu takut mati ini orang yang banyak dosa. Kalau orang yang banyak dosa, tuan-tuan, bila sebut mati depan dia, kalau boleh ditampar kita, ditampar, tuan-tuan. Dia tak nak dengar benda ni. Sebab dia yakin dan percaya bahawa kalau dia mati, confirm tak lepas. Tak lepas. Sebab itu dia rasa risau, bimbang, kalau dia mati ni memang tak sempat nak bertaubat, habis dia. Tapi yang kita pelik, tuan-tuan, orang ini orang yang soleh. Kenapa mereka rasa bimbang dan takut mati? Sedangkan kalau ikutkan pandangan manusia lain, dia ni kalau dia mati confirm masuk syurga dah. Tak? Siang malam dia buat ibadah, siang malam kita kenal dia, masya orang yang soleh. Kalau mati confirm masuk syurga. Tak? Tapi kenapa mereka rasa takut dan bimbang? Sebab itulah, tuan-tuan, apabila ayat ini diturunkan, Aisyah bertanya kepada Nabi. Dia seolah-olah macam kurang faham. Dia ni orang soleh, kenapa nak takut mati lagi? Sedangkan sepatutnya dia gembira bertemu dengan Allah. Seperti mana dalam hadis lain, Nabi sebut orang yang beriman ini, orang yang soleh ini, mereka tak sabar untuk bertemu dengan Allah. Ada. Manakala orang yang jahat, orang yang banyak dosa, mereka tak suka bertemu dengan Allah, dan Allah juga tidak suka bertemu dengan mereka. Jadi Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-kham wa yasrikuna? Ya Rasulullah, adakah ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti orang yang minum arak dan mencuri, ya Rasulullah? Bila Nabi ditanya, Nabi jawab apa, tuan-tuan? Nabi kata, la ya bintas siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Nabi kata, bukan begitu wahai anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, bukan begitu wahai Aisyah. Walakinnahum, tetapi mereka ini ialah orang-orang yang soleh, iaitu yasumun, orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka mendirikan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka selalu menginfakkan harta mereka, wa hum yakhafuna, dan mereka juga dalam waktu yang sama merasa bimbang, takut, alla yuqbala minhum. Mereka bimbang kenapa, tuan-tuan? Bimbang takut Allah tidak terima ibadat mereka. Ini antara ciri orang yang beriman. Dan ini sendiri, tuan-tuan, ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab, tuan-tuan, ahada asyara mubasyirina bil jannah, yang disebut para alim ulama 10 orang yang dijamin syurga, salah seorang daripadanya lah Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan, ciri-ciri dia luar biasa, berbeza dengan sahabat lain, sehingga Nabi memuji beliau, iaitu dengan kata Nabi SAW, lau kana ba'di nabi lakana Umar, kalaulah ada lagi seorang Nabi selepas aku ini, nascaya Nabi itu adalah Umar. Tuan-tuan, ini pujian yang sangat besar terhadap Umar Al-Khattab. Nabi kata, lau kana ba'di nabi, kalaulah ada lagi seorang Nabi selepas aku ini, lakana Umar, confirm itulah Umar. Tapi tuan-tuan, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Nabi pun sebut dalam hadis lain, ana khatamul anbiya, aku adalah penamat penutup sekalian para nabi. Maknanya tidak ada lagi nabi
Sebab itu kalau ada orang mengaku Nabi Melayu, Rasul Melayu, jangan percaya. Tuan-tuan tak? Sebab apa? Tidak ada lagi Nabi. Baik. Jadi Nabi kata, kalaulah lepas aku ini ada lagi seorang Nabi, Nasy Umar adalah nabinya. Nak kata pujian. Dan dia adalah salah seorang sahabat yang dijamin syurga, yang disebut namanya jelas. Sebab itu dia sebut asyara mubasyirina bil jannah. 10 orang ni tuan-tuan, maknanya orang ini disebut nama mereka dengan jelas. Tetapi ramai lagi sahabat-sahabat yang dikatakan ahli syurga. Contohnya seorang wanita yang kita belajar, wanita sauda, wanita yang kulitnya warna hitam. Abdullah bin Abbas tanya kepada seorang sahabat, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli syurga? Mana dia? Yang lalu depan tadi itu, yang gelap tadi dia, yang hitam tadi itu. Itulah ahli syurga. Maknanya ada ciri banyak lagi. Cuma yang 10 orang ini tuan-tuan, Nabi sebut dengan jelas nama mereka. Umar tuan-tuan dijamin syurga oleh Nabi SAW. Nabi memujinya luar biasa. Suatu hari dia sedang berwudu, sahabat lain melihat mereka, Umar berwudu tuan-tuan daripada awal sampai akhir. Akhir sekali mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang Islam, adakah kamu demam sakit? Umar pun pelik, kenapa tiba-tiba tanya aku sakit ke tak? Jelah kami perhatikan kamu tadi pada awal wuduk sampai akhir wuduk. Semasa kamu berwuduk, kamu menggigil-gigil, seolah-olah orang ini sakit demam panas yang tak boleh kena air lah, menggigil-gigil sejuk. Lalu Umar kata, tidak, aku tak demam, aku sihat walafiat. Yang aku gigil tadi bukan sebab aku demam, tetapi aku merasa bimbang, takut-takut Allah tidak terima amalan aku. Allahu Akbar. Ini antara ciri orang yang beriman. Kalau kita lah tuan-tuan tak, tiba-tiba keluar pada surau ni lepas Ramadan tu, tiba-tiba ada seorang haji pakai baju putih pelik sikit, bercahaya, lalu dia kata, saya ni Jibril ni, nak bagi tahu tuan haji insya-Allah masuk syurga dah. Tuan-tuan, sejak hari itu kita hilang daripada masjid tuan-tuan tak? Kita jumpa setelah beberapa tahun kemudian, jumpa kat tepi jalan, haji, ada lagi, mana hilang lama tak nampak kat masjid. Aku masuk syurga dah, sebab itu aku tak pergi masjid dah. Kalau kita lah tuan-tuan, ni tidak tuan-tuan, dijamin syurga oleh Nabi SAW, tetapi masih lagi merasa bimbang dan takut sampai menggigil tubuhnya semasa berwudu. Kenapa? Kerana mereka risau, takut Allah tidak terima ibadat mereka. Sama juga tuan-tuan, Sayyidina Uthman kita pernah cerita dulu. Dia lalu depan kubur, dia berhenti, dia tengok kubur tuan-tuan, lalu dia menangis teresak-esak. Lalu sahabat lain melihat, pelik sangat ni, kenapa menangis? Rindu ayah ke rindu ibu tak? Tanya, wahai Amirul Mukminin, masa tu jadi khalifah, kenapa tuan menangis? Kenapa tuan menangis? Lalu Sayyidina Uthman kata, aku menangis sebab aku memikirkan bagaimana nanti keadaan aku di bawah sana. Lalu sahabat ni bila dengar jawapan daripada Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman apa kata dia tuan-tuan? Mereka kata, wahai Sayyidina Uthman, kalau itulah yang menyebabkan tuan menangis, sepatutnya kami yang lebih menangis daripada tuan, sebab kami tak pernah lagi dijamin syurga oleh Nabi. Kamu wahai Sayyidina Uthman, salah seorang 10 orang yang disebut ahli syurga, kamu termasuk ahli syurga, maknanya dijamin syurga. Dan Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, sifatnya Nabi memujinya tak pernah dipuji orang lain. Iaitu Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, dia sifat malunya luar biasa, sehingga Nabi kata para malaikat malu dengan Sayyidina Uthman. Ni Sayyidina Uthman ni dia kata dia malu sungguh, sehingga Nabi kata para malaikat malu dengan Sayyidina Uthman. Sebab itu Nabi setelah putrinya meninggal, itu isteri Sayyidina Uthman, Nabi kata, kalau aku ada seorang lagi putri aku, nescaya aku kahwinkan putri aku dengan kamu lagi. Nak kata sayangnya Nabi kepada Sayyidina Uthman. Itu pun dia menangis sebab apa tuan-tuan? Bimbang tuan-tuan, takut-takut dia tak terlepas. Jadi sahabat ni bila dengar jawapan Uthman, kata, wahai tuan, kalau itulah tuan menangis, menyebabkan tuan menangis, sepatutnya kami yang menangis, bukan tuan yang menangis. Sebab apa? Sebab kami tidak dijamin syurga. Kamu dijamin syurga dah, confirm dah mati masuk syurga. Kami ni tidak ada jaminan, sepatutnya kami menangis. Apa jawapan Sayyidina Uthman lagi tuan-tuan? Sayyidina Uthman kata, memang aku dijamin syurga oleh Nabi SAW, tetapi aku tidak dijamin adakah aku terlepas daripada fitnah kubur ini.
Ni nak cerita tuan-tuan di kalangan orang beriman, orang mukmin. Ciri-ciri mereka ialah mereka rasa bimbang, takut-takut ibadat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itulah ulama ni kata tuan-tuan, di antara tanda-tanda amalan seorang itu diterima ialah mereka rasa bimbang dan takut Allah tidak terima ibadat mereka. Jadi bila mereka ada perasaan macam tadi, mereka cuba berusaha buat benda yang sehabis baik. Ibadat mereka masih lagi mereka rasa tak cukup. Macam setengah orang lah tuan-tuan, kita tengok pakcik ni, ya Allah, kalau pakcik ni mati ni confirm masuk surga dah. Sejak kita kenal dia 40 tahun tak pernah dia buat jahat ke orang. Selalu bantu orang, solat berjemaah, Masya Allah, tahajud, qiyamul lail, Masya Allah. Kita kata dia ni kalau mati masuk surga dah nak. Tapi dah kena dia ni tuan-tuan, siang dan malam dia rasa tak pernah letih pula dia buat ibadat. Rupanya dalam dirinya dia kata, ya Allah, tak tahu lagi amalan apa yang kamu terima. Tak? Maknanya dia merasa banyak lagi amalan yang tak cukup untuk dia bawa bersama nanti. Ini antara ciri-ciri orang yang beriman. Baik. Sebaliknya tuan-tuan, kalau orang yang merasa terlalu yakin dengan ibadatnya, lepas tu sebulan tu hilanglah tuan-tuan, maknanya kena tengok balik Ramadan dia, ibadat dia nanti. Yang kedua tuan-tuan, di antara tanda-tanda amalan ibadat Ramadan seorang itu diterima oleh Allah ialah dia panggil muawatatus siyam ba'da siyam. Itu terbiasa puasa sesudah berpuasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya kita selama sebulan kita dilatih untuk berpuasa. Habis saja Ramadan kita masih lagi teringin nak berpuasa. Itu antara tanda-tanda bahawa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata anna muawadatas siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala kuburi saumi Ramadan. Dia kata sesungguhnya membiasakan puasa setelah berpuasa Ramadan merupakan petanda bahawa diterimanya amalan puasa Ramadan dia baru-baru ini. Itu antara tanda dia diterima oleh Allah. Fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdu wa wafaqahu li 'amal salih ba'dahu kama qala ba'duhu. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Iaitu dia kata tuan-tuan, sesungguhnya Allah jika menerima suatu amalan hamba-Nya, maka Allah akan memberi taufik untuk dia melakukan amalan soleh setelahnya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya di antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah ialah kita masih lagi meneruskan kebiasaan yang biasa kita buat dalam bulan Ramadan. Amalan yang biasa kita buat dalam Ramadan, habis Ramadan kita masih lagi meneruskan amalan tersebut. Itu contohnya berpuasa lah. Iaitu habis saja Ramadan kita masih lagi melakukan puasa. Dan tuan-tuan, Masya Allah, puasa bulan Syawal ini hanya 6 hari sahaja, tetapi ganjarannya luar biasa. 6 hari puasa tuan-tuan, Allah bagi ganjaran seumpama kita puasa selama 1 tahun. Seperti mana dalam satu hadis Nabi kata, man shama Ramadan summa tba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr au kama qala. Siapa yang berpuasa, Nabi sebut, bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 dalam bulan Syawal, maka orang ini seumpama dia berpuasa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Di antara tanda-tanda amalannya diterima oleh Allah, dia masih lagi melakukan puasa sunat pada bulan Syawal, bulan lain lagi. Sebab itu tuan-tuan, orang tutu dulu, Masya Allah, hari raya pertama dia raya, raya kedua dia tutup pintu rumah dia tuan-tuan. Dia tak raya dah, dia puasa sampai habis 6 tadi, barulah dia raya sakan. Orang dulu-dulu. Hari ni pun saya jumpa kawan saya tuan-tuan, semalam saya pergi rumah dia, open house. Sebab dia baru habis puasa 6 Jumaat baru ni. Jumaat baru ni dia habis puasa 6. Jadi dia buat open house. Itulah setiap tahun yang dia buat. Macam orang tua dulu. Nak cerita bahawa puasa 6 ini walaupun sunat, tetapi dia cukup besar ganjarannya kepada orang beriman. Sebab itu orang-orang beriman ni tuan-tuan, dia rasa macam
Tak lepas lagi kalau dia tak puasa 6 lagi. Tak? Sebab itu mereka puasa 6 tuan-tuan. Jadi nak cerita bahawa ini antara petanda bahawa amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahniahlah kepada mereka yang telah selesai. Yang belum selesai boleh lagi, ada lagi lebih separuh jalan lagi dah. Tapi janganlah tuan-tuan macam hamba Allah ni saya jumpa di 2 hari lepas. Dia kata, "Ustaz, saya dah niat lama nak puasa 6. Dah 20 tahun lepas lagi nak puasa 6. Tak lepas-lepas Ustaz, susah betul." Saya kata memanglah susah. Kalau hanya sekadar niat saja tapi tak buat, dia tak ke mana. Niat ini tuan-tuan, apa maksud niat? Niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu makna niat. Niat ialah kita qasdu syai', kita ingin melaksanakan sesuatu perkara disertai dengan perbuatan. Itu namanya niat. Niat kalau hanya sekadar niat saja tak bertindak, tak ke mana. Sebab itu kalau kita dah niat dan kita melangkah ke arah itu namanya niat. Ini dah niat 20 tahun nak puasa 6 tuan-tuan, tak lepas-lepas. Tak? Sebab itu saya selalu kata puasa 6 ini tuan-tuan, dia besar, dia berat, dia lebih berat daripada puasa Ramadan. Ramadan 30 hari, betul. Puasa 6 ni 6 hari saja, tapi 6 hari ni lebih berat. Buktinya tuan-tuan, ramai telah selesai puasa Ramadan 30 hari dah selesai. Tapi ramai yang tidak lepas puasa 6. Niat dah 20 tahun, 10 tahun nak puasa 6, tak lepas-lepas. Akhir sekali dah selesai, dah habis Syawal baru nak puasa tuan-tuan tak? Tak? Samalah tuan-tuan, saya pun tak habis lagi ni. Cakap sedap. Tak? Mana tak tuan-tuan ujian tuan-tuan. Nak puasa saja kawan tu dah, "Ustaz, jangan lupa Ustaz, besok ni nasi kambing Ustaz." Tuan-tuan, kita dengar kambing selender terus tuan-tuan. Baru nak puasa saja, "Ustaz, jangan lupa Ustaz, besok saya beli musang king Ustaz, grade A punya Ustaz." Allah, tak? Macam-macam ujian. Sebab itu puasa 6 tuan-tuan dia tak sama dengan puasa Ramadan. Sebab apa? Ramadan semua orang berpuasa. Puasa 6 ni tuan-tuan, kadang-kadang satu office tu kita seorang je tuan-tuan. Masa itulah ada mamak ni nak datang belanja kita lah, nak bawa kita pergi itulah. Ya Allah, geram betul. Time aku tak puasa tak ada orang pula, nak belanja air kosong pun tak ada dah. Time kita puasa macam-macam dia nak belanja. Ini ujian lah. Sebab itu 6 hari ini ganjarannya cukup besar. Allah sediakan kepada orang yang berpuasa 6 tadi. Baik. Dan itulah tuan-tuan di antara tanda-tanda amalan seorang itu diterima oleh Allah, dan banyak lagi antaranya dia semakin elok, semakin bagus perangainya berbanding sebelum Ramadan. Maknanya selepas Ramadan dia lebih baik daripada sebelum Ramadan. Seperti mana kata seorang mufti, dia kata, "Inna min alamatil qubul syahri Ramadan an takuna halal muslim ba'dahu ahsana min halihi qabla Ramadan, li'anna al-hasanah tad'u ila al-hasanah wal 'amal salih yad'u ila al-'amal salih." Iaitu seorang mufti ini disebut tuan-tuan, sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya amalan soleh di bulan Ramadan ialah keadaan seorang muslim itu setelah Ramadan dia menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kerana sesungguhnya kebaikan akan mengajak kepada kebaikan yang lain, dan amalan soleh akan mengajak kepada amalan soleh yang lain. Itu tandanya. Maknanya setiap kebaikan kita yang kita buat, dia akan bercambah. Contohlah, kita semasa Ramadan kita suka bersedekah tuan-tuan tak? Kita dah bajet dah setiap hari RM1. Habis Ramadan tuan-tuan, bukan habis duit kita, tidak, tapi kita masih lagi meneruskan amalan tadi dengan bersedekah lagi. Itu di antara tanda-tanda. Kalau sebelum Ramadan tuan-tuan, kita ni susah nak datang ke masjid. Alhamdulillah setelah kita dilatih selama sebulan, datang ke masjid tarawih lagi, berjemaah lagi, Masya Allah. Habis Ramadan tuan-tuan, kita masih lagi datang ke masjid. Kenapa tuan-tuan? Nak kata kita, dia panggil ada kesan selama sebulan kita dilatih. Sebab itu baru ni saya jumpa seorang hamba Allah. Hamba Allah ni tuan-tuan, dia sebelum Ramadan memang tak nampaklah kat masjid. Bila Ramadan tuan-tuan, kita nampak dia, Masya Allah tuan-tuan, sejak hari pertama sampai hari terakhir tarawihnya berjemaah 5 waktu, Masya Allah, bagus. Jadi kita beranggapan bahawa habis Ramadan orang ni pun akan hilang balik. Tapi kali ini tidak tuan-tuan. Habis Ramadan dia masih lagi datang ke masjid, Masya Allah, seperti mana sebelum seperti mana dalam bulan Ramadan.
Jadi suatu hari nampak dia macam menangis tuan-tuan. Kita pergi tegur dia lah. Akhir sekali kata ustaz, Allahu Akbar, saya kalau boleh ustaz, saya nak Ramadan sepanjang tahun. Saya pun dengar je, kenapa ya? Yalah ustaz, saya rasa seronok Ramadan. Saya ni sebelum Ramadan saya dah niat dah, saya nak fokus hanya bulan Ramadan saja. Habis Ramadan saya tak nak datang surau ni dah, tak nak datang masjid dah. Dia ada niat dah tuan. Tapi setelah selama sebulan saya datang ke masjid, jadi habis Ramadan saya masih lagi hati saya nak datang ke masjid. Jadi saya cubalah duduk rumah, orang azan, saya dengar azan, hati saya memberontak, dia kata. Jadi terpaksa saya pakai baju Melayu, pakai kain sarung, datang ke masjid. Alhamdulillah, saya rasa lega, saya rasa tenang. Maknanya ni tuan-tuan kesan daripada ibadat dia selama sebulan tadi. Tak? Sebab itu ulama ni kata li'annal hasanah tad'u ilal hasanatul akhir. Sesungguhnya suatu kebaikan itu akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Maknanya kebaikan yang kita buat akan bercambah, bukan terbantut. Sebab setengah orang bila habis Ramadan dia pun habis tuan-tuan. Siap ada lagi tuan-tuan, hari terakhir Ramadan dia melambai-lambai kat masjid. Bye bye, goodbye masjid. Memang sejak hari itu kita tak nampak muka dia dah tuan-tuan. Jumpa pula tahun depan. Itu pun kelak rezeki umur panjang. Jadi nak cerita bahawa ini antara tanda-tanda yang diberikan oleh ulama supaya menjadi panduan ukuran kita. Jangan kita jadikan ukuran ini kepada sahabat kita tuan-tuan. Balik-balik, ustaz tu sebut dah mu ni Allah tak terima amalan kamu ni. Kenapa disebut tak? Tuan-tuan, bukan macam tu. Ini ukuran yang kita baca ni tuan-tuan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita nak mengukur amalan kita selama sebulan. Kita dilatih dengan berbagai jenis ibadah. Adakah ia memberi kesan ataupun sebaliknya. Macam kita lah tuan-tuan, hantar anak kita pergi kursus, ataupun kita dihantar ke kursus dah, balik-balik macam prestasi kerja kita, balik-balik semakin semangat bekerja, maknanya kursus itu memberi kesan betul. Tapi kalau kita pergi kursus bayar 20,000 untuk 2 minggu dah, balik-balik bisnes jahanam tuan-tuan, tak apa betul lah tu. Nak cerita ini contoh sahaja. Baik, jadi tuan-tuan, masih lagi ada lebih kurang 10 minit saya ambil berbalik pada kitab kita. Tadi mukadimah tuan-tuan, mukadimah baru. Ini memberi semangat untuk kita terus melaksanakan ibadat tuan-tuan. Saya sendiri tuan-tuan tak habis lagi. Supaya apa? Kita baca ni memberi semangat, dorongan untuk kita terus menerus melaksanakan ibadat yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, jadi kalau kita ingat balik tuan-tuan, kitab yang kita guna pakai kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kisah ini masih belum habis lagi. Yang kita berapa kali episod dah tuan-tuan nak? Episod yang ke-100 lebih kot ni cerita ni. Cerita panjang tuan-tuan, berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tuan-tuan sahabat yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Yang mana-mana peperangan dia akan ikut serta dalam peperangan tersebut. Kecuali dia kata satu saja peperangan yang dia tidak ikut serta, itu perang Tabuk. Perang Tabuk dia tidak turut serta. Sedangkan ketika itu bukan dia ada masalah, malah ketika itu dia bagi tahu masa tu dia semakin sihat dan semakin kaya. Masa tu dia ada 2 kenderaan. Peperangan lain tuan-tuan dia berjalan kaki. Kali ini Allah bagi di 2 kenderaan. Tuan-tuan, maknanya kaya lah. Macam hari ni kalau ramai orang tu banyak kereta, maknanya bukan biasa-biasa tuan-tuan. Lamborghini ada, Ferrari ada tak, contoh tak, maknanya dia orang kaya. Zaman dulu tuan-tuan ada orang ada unta, ada kuda, ni memang kaya. Jadi dia kata masa tu dia semakin sihat, semakin kaya. Tiba-tiba dia tak pergi perang tuan-tuan. Sedangkan dan Nabi dah bagi tahu esok kita ada peperangan, kita nak keluar pergi perang. Jadi dia buat-buat, akhir sekali dia tertinggal, dia tak pergi. Masa orang dah pergi tuan-tuan, dia pergi kejar tuan-tuan, kejar tak tahu kat mana dia orang pergi. Akhir sekali dia rasa menyesal, ya Allah, dia rasa sedih sangat tuan-tuan, kerana yang ada di Madinah ketika itu hanya mereka-mereka yang ada uzur syar'i. Uzur syar'i maknanya sakit, orang tua, wanita, kanak-kanak. Sebab lelaki yang cukup syarat wajib keluar pergi perang. Kali ini tak ada. Dan yang dinampak lagi, ada orang lelaki yang dikenali sebagai golongan munafik, lebih kurang 80 orang lebih. Jadi dia rasa sedih, dia rasa Allah. Semakin dekat Nabi ni balik daripada peperangan, semakin dekat Nabi dengan Madinah, dia semakin risau, tak tahu nak jawab apa.
Akhir sekali tuan-tuan rekahkan cerita, Nabi panggil seorang demi seorang. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi solat 2 rakaat, Nabi pusing belakang, Nabi akan menerima uzur orang-orang yang tidak turut serta dalam perang. Jadi mereka yang dikenali sebagai munafik tadi 80 orang tadi beratur dah. Ya Rasulullah, aku tak ikut serta, aku sakit tu sakit ni tuan-tuan. Dia memberi alasan. Jadi Nabi memohon keampunan untuk mereka secara zahir. Sampai ke Ka'ab tuan-tuan, akhir sekali Ka'ab mengaku, ya Rasulullah, kalaulah bukan anda ya Rasulullah yang ada di hadapan saya, kalaulah seluruh manusia ni lain selain pada kamu ya Rasulullah, wallahi saya percaya dan yakin dengan hanya satu patah perkataan saya akan dibebaskan, akan dilepaskan. Sebab saya ni diberi ganjaran, diberi kelebihan oleh Allah, pandai berpidato, pandai bercakap, mana pandai berdebat. Kalau saya bagi satu alasan saja, nascaya dilepaskan saya. Tapi saya yakin ya Rasulullah, hari ini mungkin kamu lepaskan saya, esok lusa Allah akan bagi tahu hakikat sebenar. Ya Rasulullah, saya tidak ada apa-apa alasan ya Rasulullah. Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa uzur syar'i. Malah tuan-tuan dia kata, bukan setakat itu, malah saya ketika itu semakin kuat dan semakin kaya ya Rasulullah. Sepatutnya cukup ya Rasulullah, saya tidak ada alasan ya Rasulullah, hukumlah saya dah. Dia tak kata macam tu. Malah kata, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ada apa-apa alasan dan uzur. Malah ketika itu saya kaya, kuat dan Allah bagi rezeki saya melimpah ruah. Tuan-tuan, sepatutnya tak sebutlah, tapi nak kata dia jujur, demi Allah saya mengharapkan kejujuran saya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan, 80 orang tadi Nabi bebaskan mereka lepas. Tiba-tiba sampai Ka'ab, Nabi kata, orang ini benar, orang ini benar. Bangunlah wahai Ka'ab, tunggu keputusan datang daripada Allah. Sejak hari itu tuan-tuan, dia ini diboikot selama 50 hari 50 malam. Tidak ada seorang pun boleh bercakap dengan dia. Dia ketika itu tuan-tuan, Allah sebut kisah mereka dalam Al-Quran. Ni kisah mereka ni. Itu Ka'ab dan sahabatnya dua yang lain, Murarah Ibnu Rabi'ah dan Hilal Ibnu Umayyah. Sama sebiji alasan dia. Tidak ada alasan, malah bagi tahu lagi hakikat sebenar kehidupan dia. Akhir sekali tuan-tuan, Ka'ab dia rasa, ya Allah, dulu Madinah dikenali sebagai tempat yang ceria, tempat yang menenangkan. Kali ini sebaliknya, dadanya rasa sempit, Madinah rasa gelap gelita. Dia kata, nak tuan-tuan bayang, ini kuasa boikot. Sebab itu tuan-tuan, ulama kata kita boleh memboikot orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, boikot dia. Sedangkan dalam hadis lain, tidak bertegur sama muslim lebih pada 3 hari tuan-tuan, Nabi kata dakhala finnar. Kalau dia mati ketika itu, dia boleh masuk dalam api neraka. Tak bertegur siapa. Tapi dalam bab ni lain pula, boikot boleh. Kita nak bagi tahu dia bahawa kita tak setuju dengan perbuatan dosa yang dia buat tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi suruh boikot Ka'ab tadi, sampai tuan-tuan tak ada orang bercakap dengan dia. Bukan kata bercakap, jawab salam pun tak ada orang berjawab salam. Allah, akhir sekali setiap hari mereka menangis. Menangis tuan-tuan, siang dan malam selama 40 hari. Lepas 40 hari pula datang pula berita yang baru daripada utusan Nabi, bagi tahu kata, mula hari ini kamu dilarang mendekati isteri-isteri kamu. Lalu Ka'ab tanya, larang dekat isteri ni maksudnya apa? Nak ceraikan ke, nak macam mana? Tidak, tak sampai cerai. Jadi suruh isteri kamu pergi balik rumah ayah dia. Maknanya tak ada seorang pun. Kalau baru-baru ni orang tak bercakap, tak apa, ada isteri kita masih bercakap dengan kita tuan-tuan. Tiba-tiba isteri pun tak boleh cakap dah tuan-tuan. Allah. Akhir sekali tuan-tuan, mereka menangis dan siang malam. Jadi tuan-tuan, sampai macam tu, akhir sekali kita baca hari tu, cukup 50 hari, tiba-tiba dengarlah berita gembira datang daripada Masjid Nabawi. Lalu mereka ada yang naik kuda, ada yang berlari. Lalu dengarlah suara, berbahagialah wahai Ka'ab, bergembiralah. Sesungguhnya telah sampai kepada kami berita gembira untuk kamu. Ka'ab ketika itu dia rasa seronok sangat, sampai dia menghadiahkan baju yang dia pakai, yang dia sayang tu tuan-tuan, dia hadiahkan kepada orang yang menyampaikan berita gembira tadi. Iaitu kata Allah dah ampunkan dia. Dia rasa seronok sangat, ambil baju hadiah ke orang. Dan kita sunat tuan-tuan menghadiahkan perkara-perkara kepada orang yang menyampaikan berita gembira kepada kita. Ada seperti mana Ka'ab baik. Sampai kat situ hari itu kita baca. Lalu
Orang ramai pun berbondong-bondong datang menemui saya dan mereka mengucapkan tahniah kerana Allah telah menerima taubatku. Maknanya orang datang mengucapkan tahniahlah Ka'ab, alhamdulillah Allah lah ampunkan kamu semua. Lalu mereka mengucap semoga taubat Allah ke atasmu membuatmu untuk bahagia. Hingga saya masuk ke masjid. Jadi Ka'ab pun datang ke masjid, tuan-tuan. Dia datang ke masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikemurumi oleh orang ramai. Jadi ketika itu ramai orang jumpa Nabi. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu segera berdiri dan berlari-lari menghampiriku untuk bersalaman denganku dan mengucapkan tahniah kepadaku. Jadi antara sahabat-sahabat ramai tuan-tuan, seorang saja itu namanya Talha bin Ubaidillah. Dia berdiri lalu dia berlari datang salam, tahniah wahai Ka'ab, alhamdulillah, tahniah Allah ampunkan dosa kamu. Dia kata demi Allah tidak ada orang Ansar yang berdiri selain padanya. Sejak hari itu Ka'ab tak pernah lupakan Talha tadi. Tuan-tuan, hukum berdiri menyambut orang kenamaan ada beberapa panduan. Antaranya disebut dalam kitab ini, tuan-tuan, menurut pandangan ulama ada 3 berdiri yang kita berdiri menghormati seseorang. Yang pertama, tuan-tuan, bila ada orang datang kenamaan kita berdiri memberi penghormatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdiri dengan kedatangan seorang dengan berdiri menundukkan kepala kita, menundukkan kepala. Yang kedua ialah, yang ketiga berdiri dengan berdiri yang pertama, tuan-tuan, ialah berdiri menghormati seseorang. Yang kedua berdiri menghormati kedatangan seseorang, dan ketiga berdiri dengan menundukkan kepala. Jadi yang pertama, tuan-tuan, Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata, iaitu berdirilah kalian menyambut kedatangan pemimpin kamu. Ada satu hadis, maknanya ada pemimpin yang kita datang, kita boleh berdiri untuk memberi penghormatan. Baik, itu ada hadis. Yang kedua, tuan-tuan, tak dibenarkan, yang ketiga tak dibenarkan. Maksudnya kita berdiri, kita tunduk kepala kita macam orang Jepun. Saya ni, tuan-tuan, semasa saya pergi negara Arab baru kita perasan kenapa tak boleh. Kan dulu kita diajar kalau jumpa orang tua-tua ataupun tok-tok guru, kita salam, kita tunduk supaya kita memberi penghormatan kepada mereka. Saya sampai kat negara Arab, tuan-tuan, dimarah betul, marah sungguh, tuan-tuan. Kita jumpa syekh tadi, kita salam, kita tunduk macam orang Jepun, tuan-tuan. Syekh kata, hadha haram, hadha haram. Saya kata, kenapa ni syekh kata haram? Apa masalah dia? Rupanya bila saya tanya kenapa syekh saya tadi, syekh marah saya, kata haram. Rupanya dia kata ar-ruku' was sujud. Rokok bukan rokok isap rokok, tuan-tuan. Rokok ni rokok lah, rokok dan sujud hanya milik Allah, dia kata. Ar-ruku' was sujud haqqillah. Maknanya rokok, kan kita dalam solat ada 2, rokok dan sujud. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sujud kita dilarang sesama manusia, rokok pun sama, dia kata. Hukumnya sama, dia kata. Sebab itu tak boleh. Sebab rokok dan sujud ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tak boleh rokok. Oh, itu yang dia marah, tuan-tuan, tak? Tapi sekadar angguk kepala tak apa sangat. Tapi sampai kita nak tunduk, sampai nak rokok tu, tuan-tuan, memang dia marah sungguh. Baru kita faham, oh macam tu. Itu alasan dia. Tapi kita, tuan-tuan, tak, kita diajar masa kecil-kecil tunduk sikit tak, lalu depan orang tu tunduk tak. Sebab itu kalau kita pergi negara Arab, tuan-tuan, budak tak ada tunduk depan kita pun. Kita pun kata, apa korang ajar betul orang Arab ni, tak? Korang ajar betul. Lalu depan orang tu tak tunduk pun. Maknanya, tuan-tuan, bagi pandangan mereka, rokok dengan sujud adalah hukumnya sama. Sebab itu bila kita duduk di luar negara, tuan-tuan, kita tahu adat mereka ni berbeza. Jadi kita patutlah syekh ni selalu marah aku. Rupanya kita ingat itulah antara adab. Rupanya salah, dia kata. Itu tak betul. Jadi boleh kita berdiri menyambut kedatangan orang kenamaan. Itu sendiri Nabi sendiri pernah sebut, berdirilah kalian menyambut kedatangan pemimpin kalian. Itu dibenarkan. Tapi sampai tunduk macam orang Jepun, tuan-tuan, memang ada syekh tak boleh terima langsung. Ada syekh datang nasihat tak boleh kamu tunduk macam ni. Ada syekh nampak kita angguk kepala, tak ada masalah. Itu mengikut adat masing-masing. Cuma saya tertarik dengan alasan syekh tadi dah. Kenapa syekh marah saya? Lalu disebut 2 kalimah saja. Ar-ruku' was sujud haqqillah. Rokok dan sujud itu hanya milik Allah. Seperti mana Nabi larang kita sujud sesama manusia. Kan Nabi kata, kalaulah manusia sesama manusia boleh sujud antara sesama manusia, nascaya aku suruh para isteri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, sebab itu adalah hak milik Allah. Baik,
Itu alasannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Ka'ab dia kata, aku tak pernah lupa lagi iaitu Talhah sejak hari itu. Demi Allah tidak ada orang Ansar yang berdiri selainnya. Lalu Ka'ab tidak pernah melupakan Talhah sejak hari itu. Lalu Ka'ab berkata, maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, baginda bersabda seraya wajahnya berseri-seri kerana gembira. Bergembiralah Ka'ab dengan hari yang terbaik yang pernah melewati hidup kamu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Nabi kata, wahai Ka'ab, bergembiralah. Lalu Ka'ab tanya, tuan-tuan, saya bertanya kepada Nabi, apakah itu datang di sisi Tuhan ya Rasulullah, ataukah ia datang daripada Allah? Ka'ab ni dia rasa tak puas lagi, tuan-tuan. Walaupun dia tahu dah itu berita yang menggembirakan dia, Allah ampunkan dosa dia. Cuma dia nak tahu, ya Rasulullah, adakah keampunan ini, kemaafan ini datang daripada kamu ataupun daripada Allah? Seperti mana Aisyah radhiyallahu an dituduh berzina dengan seorang sahabat Arab. Lalu Nabi pun tunggu wahyu datang. Bila dah wahyu datang membersihkan nama Aisyah, tuan-tuan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah ia datang daripada Tuhan ataupun daripada Allah? Tak? Nabi kata datang daripada Allah. Jadi sahabat ni pun sama, dia nak tahu, ya Rasulullah, adakah keampunan ini datang daripada Tuhan ataupun daripada Allah? Tuan-tuan, apa yang Nabi jawab? Nabi jawab, tuan-tuan, insya-Allah bulan depan, tuan-tuan, kita sambung. Tak? Kita nak sambung tak habis lagi, tuan-tuan. Episod ni nak panjang lagi. Jadi kita nak tahu apakah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu dan lihat episod seterusnya, tuan-tuan, bulan depan insya-Allah. Jadi saya tangguh dulu majlis ni sebab nampak dah jam dah 7 lebih, tuan-tuan. Loceng pun perut kita dah bunyi loceng macam-macam dah. Kita tangguh dulu, insya-Allah kita tahu apa jawapan Nabi. Apabila Ka'ab tanya, ya Rasulullah, adakah ini datang pada Allah atau Rasulullah? Jadi tuan-tuan, jawapannya ada dalam Al-Quran. Nabi sebut nanti membaca ayat ini, dan ayat ini merakamkan tentang kisah mereka bertiga berkaitan dengan keampunan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan seterusnya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusur. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.